Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap korang semua sihat dan bahagia-bahagia selalu. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Tak lama lepas tu, Chris putuskan untuk berpisah dengan Kelly ni tau. Sebab katanya pada masa tu si Chris ni dia dapat satu kerja dekat North Carolina sana. Dan dia fikir dia nak mulakan hidup baru dekat sana. Dan Kelly bila dia dapat tahu je si Chris nak pindah dekat North Carolina sana, nak mulakan hidup baru lagi, yang paling penting tanpa dia tau. So terkejutlah dia kan. Kenapa tiba-tiba je si Chris ni? Dan katanya dia patah hati pada masa tu tau. Rasa juga engkau patah hati kan? Dan Kelly of course lah dia tak terima bila orang buat dekat dia macam tu. Ya kan perangai dia, biar dia buat orang. Jangan orang buat dia. Kalau orang buat dia, kenalah nanti. Satu hal lagi, dia kan suka mendominasi. Dia yang nak kena putuskan orang lain. Dia yang nak kena buat keputusan semua. Dia tak terima orang suka-suka nak tinggalkan dia macam tu je. Nak putuskan dia macam tu kan. Did he ever talk about Kelly? No. We never talked about anybody else that we were dating. Chris wasn't dating Kelly. I think Chris and Kelly hooked up for sex. That was it. He never went anywhere with her. He was never seen in public with her. So apa yang dia buat pada masa tu? Dia balik kepada Jason balik. Jadi masa tu dia pun pujuklah Jason ni. Dia cakap dia nak mulakan hidup baru dengan Jason. Dia nak cuba perbaiki hubungan dia dengan Jason. Dan bla 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 bla, janji manis tu semua dibagilah dengan Jason ni. Jadi pada masa tu dia orang pun berbincang lah kan. Dua orang ni berbincang macam mana cara untuk dia orang berdua ni cuba baiki hubungan perkahwinan dia orang. Masa dia orang berbincang ni, tiba-tiba je Kelly ingatkan balik perjanjian darah yang pernah dia orang buat dulu. Yang masa hari perkahwinan dia orang tu kan. Jadi kalau nak hubungan perkahwinan dia orang ni elok balik, jadi macam biasa, si Jason nak kena pergi bunuh Chris. Boleh pula dia orang terfikir macam tu. Dah tu Jason setuju ke tak? Jason ni kan perangainya ikut aja si Kelly ni. Apa yang Kelly cakap dia akan iakan je. Dia akan turut je. Sayang benar dia dengan Kelly. Tapi mungkin juga si Jason ni memang dah lama dah geram dengan bini dia, dengan si Chris. Yelah, ada hubungan dekat belakang dia kan. Kelly yang sepatutnya pergi bunuh Chris. Tapi pada masa tu, Kelly tak nak tau. Kelly tak nak buat semua tu. Dan dia pergi yakinkan si Jason ni untuk pergi bunuh Chris. Jadi, diorang berdua ni pun mulalah buat rancangan macam mana untuk bunuh Chris ni. Dah tu, diorang buat keputusan supaya si Kelly ni ajak Chris datang ke rumah diorang. Sebab konon katanya diorang macam nak berhubungan lah dekat rumah tu. Dan bila Kelly dengan Chris ni tengah bersama, tiba-tiba je si Jason ni akan masuk ke dalam bilik tu dan dia akan tembak Chris. So macam pelik jugalah kenapa diorang nak kena berasmara dana dulu. Lepas tu barulah si Jason tadi meluru masuk ke dalam bilik tu dan tembak si Chris ni. Tak tahulah kenapa diorang buat satu drama pula dekat situ. Pelik jugalah kan kenapa insist sangat nak pergi bunuh si Chris tu semata-mata nak perbaiki kehidupan rumah tangga dia. Padahal si Chris dah nak pindah dah pun. Satu hal je yang boleh kita simpulkan dekat sini. Semuanya sebab si Kelly ni sakit hati. Ya kan Chris nak tinggalkan dia. Dia tak terima kan. Jadi pada pagi 14 Oktober 2014, Kelly hantar mesej dekat Chris. Lepas tu ajak Chris untuk jumpa dekat rumah dia. Kononnya macam nak buat farewell party macam tu lah. Parti perpisahan kan. Jadi dia akan masak makan malam lah pada malam tu. Lepas tu bersama dulu. Buat kali terakhir konon-kononnya. So si Chris tadi pun setujulah. Yelah mungkin dia fikir inilah kali terakhir dia bersama dengan Kelly kan. Jadi Chris sampai je dekat rumah Kelly dalam pukul 4.30 petang. Dia parking kereta dia dekat luar rumah sana. Dan bila Chris masuk je ke dalam rumah Kelly tadi, tak ada pun diorang nak makan-makan malam seperti yang dirancang. Tapi Kelly, dia terus pergi goda si Chris ni. Dah tu diorang bersama. Dan apa yang Chris ni tak tahu, sebenarnya si Jason ada duduk mengintai diorang berdua ni tau. Jadi masa Kelly dengan Chris ni tengah bersama, tengah berasmara dana, seperti yang dirancang, si Jason ni tiba-tiba je keluar
daripada tempat persembunyian dia lah. Lepas tu dia pergi tembak ke arah Chris dan terkena dekat bahagian belakang kepala Chris. Katanya itu adalah tembakan maut yang mana si Chris meninggal dekat tempat kejadian. Yang paling tak boleh belah, yang paling kata memang dua orang ni mental, ambil je kepala kedua-dua ni, lepas tu hantuk kuat-kuat macam tu kan. Memang mental habis sebab lepas dia dah bunuh Chris tadi, diorang berdua ni boleh berasmara dana pula tau. Ya, itulah pertama kali Jason dengan Kelly bersama selepas sekian lamanya diorang tak bersama. Kan si Jason ni ada masalah kan, sikit belakang, sikit pinggang apa tu. Dah tu diorang berdua ni boleh pergi bersama dekat sebelah mayat Chris tau. Ya, mayat Chris ada dekat situ lagi, tak settle lagi. Bila dah bunuh Chris tadi, diorang terus bersama. Macam apa yang diorang buat tu, naikkan berahi dia tau. Pelik betul lah. Memang mental lah diorang dua ni. Jadi pada masa tu, Kelly fikir macam mana cara nak terlepas daripada hukuman membunuh ni. Dia tak nak kena disabitkan hukuman membunuh ke, ataupun lepas ni masuk penjara ke apa kan. Dia tak nak semua tu. So yang dia fikir macam mana nak lepaskan diri. Macam mana nak lepaskan diri ni. Dia tak rasa langsung bersalah dengan apa yang dia buat. Dia cuma fikir pasal diri dia je. Macam mana nak lepas daripada semua ni. Jadi pada masa tu, apa yang dia fikir, dia nak kena bersihkan tempat kejadian tu. So masa ni lah dia gunakan benda-benda yang dia belajar dekat universiti sana, yang dia pergi belajar forensik tu kan. Time ni lah dia amalkan, time ni lah dia guna. Mula-mulanya tu Kelly dengan Jason ni alihkan mayat Chris tadi pergi ke ruang basement. Lepas tu barulah diorang pergi cuci bersih rumah diorang, lap sampai bersih, tak nak tinggal langsung bukti-bukti darah, kesan darah ke apa kan. Dan lepas tu barulah diorang alihkan kereta Chris yang ada parking dekat luar sana. Katanya pada masa tu Kelly pandu kereta Chris dan pergi parking dekat satu taman macam gitu, lebih kurang dalam 30 miles jugalah daripada rumah diorang. Dah tu Kelly pun pergi ke rumah salah seorang jiran dia dan tanya jiran dia, boleh tak kalau saya nak pinjam mesin gergaji? Bila dah dapat mesin gergaji tadi, dia balik ke rumah. Lepas tu Jason lah yang pergi potong-potong mayat Chris menggunakan mesin gergaji tu sepanjang malam tau. Katanya jiran diorang boleh dengar bunyi mesin gergaji tu. Ya kan bising juga kan. Pula tu dia buat kerja-kerja potong tu semua sebelah malam. Of course lah semua jiran dengar kan. Dan esok harinya tu jiran-jiran diorang ada bagi tahu yang kata diorang ada tercium bau yang tak menyenangkan tau. Dan hari tu juga jiran diorang nampak Jason ada bakar sesuatu dalam sebuah tong tau. Tak tahulah apa yang dia bakar tu. Tak lama lepas tu Jason dengan Kelly ni buat keputusan untuk buat barbecue party untuk jiran-jiran diorang. Sebenarnya benda ni macam agak pelik juga tau, sebab diorang berdua ni suka terperuk je dekat rumah, tak ada nak bergaul dengan orang sangat. Yelah, Jason kan sakit, lepas tu Kelly pula asyik kerja je, 3 kerja lagi dalam satu masa kan. So selalunya diorang akan duduk dalam rumah je lah, tak bergaul sangat dengan jiran-jiran ni. Cuma bila dah diajak macam gitu, ada buat BBQ party, dah tu jiran-jiran diorang fikir, oh mungkin inilah masanya diorang nak bersosial kan. Mungkin inilah masanya diorang nak kenal antara satu sama lain, nak lebih rapat semua. So jiran-jiran dia pun datanglah ke party tu. Dan jiran-jiran dia cakap dekat parti tu diorang perasan banyak sangat daging tau. Salah seorang jiran dia bagi tahu daging-daging tu semua boleh cecah $200 tau. So boleh bayangkan dekat sini memang banyak gila lah daging ada pada hari tu. Dah tu jiran-jiran dia tahu yang kata Kelly dengan Jason ni tak adalah kaya sangat pun. Yelah, takkan ada duit yang sebanyak tu untuk dihabiskan beli daging je. Masa tu jiran-jiran dia pun macam tertanya lah, mana kau ambil daging-daging ni semua, macam banyak sangat je ni, kan kau beli kot. Jadi jiran-jiran dia orang yang dah makan daging-daging tu semua, diorang cuma cakap daging tu rasa macam pelik tau. Lepas tu Jason dia pergi cover balik lah. Dia cakap dulu dia pernah kerja dekat kedai daging macam tu, dan dia adalah uruskan daging eksotik, dan ini daging eksotik lah ni. Padahal Jason dia tak pernah kerja dekat kedai daging.
Dia menipu je tu. Dan macam yang kita boleh agak lah, daging yang dia sediakan pada hari tu bukanlah daging eksotik seperti mana yang si Jason tu claim. Lepas siasatan lanjut, pihak polis percaya yang daging diorang hidang masa BBQ tu adalah daging daripada mayat Chris. Cuma tak ada bukti kukuh lah. Pihak polis cuma syak ataupun percaya macam tu je. Kalau sekali fikir pun, macam mana nak buktikan kan? Benda dah lepas. Yang makan tu pun dah siap hadam dah. Mungkin dah keluar balik dah pun. So tak terbuktilah yang dakwaan tu benar ataupun tak. Cuma kalau nak tanya saya memang percayalah yang kata itu tu daging Chris. Ya kan diorang berdua ni bukan ada duit. Lepas tu boleh pula daging bertimbun masa BBQ tu kan. Nampak sangat dah kat situ. Okey, lepas Kelly dah berjaya hapuskan mayat tadi, dia yakin yang pembunuhan Chris tu dah tak ada kaitan dah dengan dia. Pelik jugalah padahal dia kot yang ada hubungan dengan Chris. Tapi 2 minggu lepas tu pun memang tak ada orang yang perasan kata Chris ni hilang. Lepas 2 minggu tu barulah ada orang yang report kata Chris hilang. Dah tu tak lama pun sebenarnya pihak polis ni dapat tahu yang kata Chris ada hubungan sulit dengan Kelly. Dah apa lagi? Terus pihak polis pergi ketuk pintu rumah Kelly dan tanyakan hal ni. Lepas tu diorang bawa Kelly ni pergi ke balai untuk disoal siasat dengan lebih lanjut. Dah soal siasat Kelly tadi, terus pengawal penyiasat ni boleh agak ada benda yang tak kena dengan si Kelly ni tau. Yelah, bila ditanyakan soalan, Kelly ni macam mengelak tau untuk jawab soalan-soalan tu. Dah tu dia bagi tahu pegawai penyiasat yang dia perasan juga Chris ni hilang. So dia pun macam buka cerita lah daripada versi dia kan. Dalam masa yang sama, pihak polis tahu Kelly ada hubungan sulit dengan Chris kan. Jadi memang ada motif untuk buat pembunuhan tu. Sama ada Kelly yang buat ataupun laki dia si Jason yang buat. Tak lama pun sebenarnya Kelly dan juga Jason terus jadi suspek utama kes ni. Cuma penyiasatan kes ni agak slow sikit lah. Yelah, pandai betul tau si Kelly ni sorokkan jejak pembunuhan ni sampaikan susah pihak polis nak kumpulkan bukti-bukti yang berkaitan. Ya kan orang belajar forensik kan. So pada masa tu walaupun pihak polis ni dah yakin dah yang si Kelly ataupun Jason yang buat pembunuhan ni, tapi sebab tak ada bukti, so diorang tak boleh nak buat apa-apa jugalah. Diorang tak boleh nak dakwa kedua-dua pasangan ni. Pada masa tu berbulan pihak polis ni cuba untuk cari bukti dan akhirnya ada jugalah bukti yang boleh kata berkaitan. Bahan bukti yang dimasukkan tu adalah telefon. Yang mana pada hari kejadian tu berlaku, mereka dapat kesan telefon Kelly dan juga Chris dikesan pada pencawang telefon yang sama. Maksudnya, mereka mungkin berjumpa pada hari kejadian. Tak lama lepas tu, diorang jumpa pula ada jejak darah dalam rumah pasangan ni. Dah cuci bersih pun ada juga trace darahnya. Rasanya bukan secok darah macam gitulah. Tapi yelah pihak forensik kan. Dia punya teknologi pada masa tu. Jadi dia boleh tahu darah pernah ada dekat situ. Hebat kan? Pula tu pihak polis dapat keterangan daripada jiran-jiran yang kata pada malam kejadian tu, Kelly ada pinjam gergaji. Dah tu pada malam yang sama juga bunyi bising je bunyi gergaji tu lah. Tak tahulah apa yang dia buat dekat rumahnya tu. So nampaklah sikit macam ada cahaya-cahaya untuk selesaikan kes ni kan. Tapi dalam masa yang sama pun, Kelly dan juga Jason ni sebenarnya dah pun melarikan diri dah. Diorang dah pindah balik pergi ke Indiana sana. So sebab diorang berdua pindah ke negeri yang lain pula, susahlah sikit pihak polis ni nak buat kerja masa tu. Lagi tambah slow diorang punya penyiasatan ni. Sampaikan diorang terpaksa untuk libatkan FBI untuk handle kes ni tau. Cuma pelik sebenarnya tau. Si Kelly ni walaupun dia dah pindah ke Indiana sana, negeri yang berlainan kan. Dan konon katanya dia nak melarikan diri lah. Tapi dalam masa yang sama pun, dia tetap berhubung dengan pegawai penyiasat yang siasat kes Chris ni. Malah dialah yang bagi tahu kata dia dah pindah ke luar negeri. Tak tahulah sama ada dia confident sangat ke yang dia takkan kena tangkap ataupun dia tak nak pegawai penyiasat ni syak dia kata dia nak melarikan diri ke apa kan. Maksudnya dialah yang buat sebab dia lari. Mungkin juga kan. Sebab itulah dia terus-terusan berkomunikasi dengan pihak penyiasat tu. Jadi 16 bulan lepas tu siasatan ni masih diteruskan dan Kelly pun masih berhubung dengan pegawai penyiasat tu. So pada masa tu
pegawai penyiasat bagi tahu Kelly yang Jason dalam keadaan tertekan sekarang ni. Rupa-rupanya bukan Kelly je lah yang berkomunikasi dengan pegawai penyiasat, tapi Jason pun sama juga. Kononnya macam nak bagi kerjasama macam tu lah kan. Dah tu pegawai penyiasat cakap Jason akan ceritakan apa yang sebenarnya berlaku. Cuma tak tahulah sama ada benda ni betul Jason nak ceritakan ataupun sebenarnya pegawai polis ni tengah pasang perangkap untuk si Kelly. So, bila dah tahu kata Jason nak cerita tadi, Kelly panik lah, gabrah lah dia kan. Yelah, kejap lagi rahsia besar dia akan terbongkar. Dah tu dia percaya tau yang si Jason ni akan ceritakan semua benda yang berlaku. Dia percaya Jason akan tikam belakang dia. So masa tu Kelly fikir kalau dia nak bebas daripada semua masalah ni, dia kena habiskan suami dia sendiri, Jason. Dah tak ada cara lain dah. Tak tahulah apa dia fikir pada masa tu. Dia rasa dia boleh selamat kalau dia bunuh Jason. Ialah sama macam dia bunuh Chris. Confident sangat agaknya. Okey, ada satu malam tu dalam bulan Februari 2016, Kelly bagi Jason dadah jenis heroin dalam amount yang banyak tau. Yelah macam kita tahulah si Jason ni memang dia ada sakit belakang, sakit pinggang ke macam gitu kan. Lepas tu dia selalulah ambil ganja, ambil jenis-jenis dadah tu untuk dia tak rasa sakit. Jadi bila dah terlampau banyak, of course lah overdose. So pada masa tu, bila Jason dah tak sedarkan diri tadi, Kelly dia pergi cekik Jason sampai meninggal tau. Esoknya tu Kelly telefon 911. Lepas tu dia laporkan yang kata bila dia bangun je tidur, dia tengok suami dia kat sebelah ni dah tak bernafas dah. Suami dia dah meninggal macam itulah. Dah tu dia bagi tahu Jason meninggal dalam tidur. Tak lama lepas tu pihak polis pun sampailah dekat rumah diorang dan mayat Jason pun dibawa ke rumah mayat. Pada masa tu kertas siasatan pun dibuka sebab ada benda yang tak kena dengan kematian Jason ni. Masa ambil mayat Jason tu pun mereka dah boleh nampak dah yang Jason ni berkemungkinan dibunuh, bukannya meninggal dalam tidur seperti yang didakwa. Sebab apa tahu? Sebenarnya terang-terang ada kesan cekikan pada leher si Jason ni. So masa pegawai penyiasat kes Chris tahu je Jason tadi meninggal, lepas tu ada cekikan lagi dekat leher dia kan. Dia orang dah tak fikir orang lain dah. Sah, memang ini kerja Kelly. Ya kan dia baru je cakap kata Jason ni nak dedahkan hal yang sebenar. Tiba-tiba pula boleh mati. Lepas tu pegawai penyiasat kes Chris tadi fikir polis Indiana sana dah boleh dakwa Kelly dengan pembunuhan Jason. Tapi dia tak nak lah kes Chris ni terabai macam tu je kan. Mereka nak dakwa Kelly dengan kes Chris juga. Sebab mayat Chris sampai saat tu pun masih lagi tak dijumpai tau. So status Chris pada masa tu pun adalah orang hilang, bukannya orang mati dibunuh. Jadi pada masa tu pegawai penyiasat kes Chris ni fikir diorang nak kena susun strategi sampailah si Kelly ni buka mulut. So diorang pergi bagi tahu Kelly yang Jason ada buat pengakuan bertulis sebelum dia meninggal. Kelly pada masa tu sekali lagi panik tau. Apalah yang Jason ni tulis? Yelah masa tu dah tak ada orang lain lagi dah yang boleh dijadikan kambing hitam. Kelly fikir dia kena buat sesuatu untuk selamatkan diri dia. So apa yang dia buat? Dia pergi mengaku dulu. Dia mengaku yang Chris memang dah meninggal dunia. Bingo. Jerat pegawai penyiasat tadi dah mengena juga. Tapi Kelly pada masa tu dia buat storyline dia lah. Dia cakap memang Chris dah mati tapi Jason yang bunuh dia. Semuanya Jason yang buat. Dia tak terlibat langsung dalam pembunuhan tu. Bukan dia ke yang pergi pinjam gergaji tu? Lupalah tu. Pula tu dia salahkan orang yang dah mati. Klise sangat kan. Mentang-mentang lah orang mati ni tak boleh nak bela diri dia kan. Jadi hantu usik sampai tua baru kenal mental hospital dia tu. Cuma masa tu pihak polis dah tak kisah dah cerita apa hasil karangan si Kelly ni. Diorang ignore je, dia dengar je lah kan. Sebab memang mereka ada surat pengakuan daripada Jason. Dan dalam surat pengakuan tu Jason ada bagi tahu kat mana mereka pergi buang mayat Chris. So ini dah cukup bukti dah untuk dakwa Kelly dengan pembunuhan Chris. So pada masa tu Kelly Cochran didakwa dengan pembunuhan Chris Regan dan juga suami dia Jason Cochran. Okey, pada 14 Februari 2017, hari Valentine tau, perbicaraan untuk kes pembunuhan Chris pun bermula. So bila dah dibaca dakwaan tadi, Kelly mengaku tak bersalah atas tuduhan tu. Dan dia dakwa ini semua rancangan Jason. Dan Jason lah yang melakukan pembunuhan tu, bukan dia.
Tapi pihak pendakwa ada banyak sangat bukti tentang Kelly. Mereka tahu Kelly lebih dominan dalam hubungan dengan Jason. Diorang juga tahu yang Kelly selalu sangat dera Jason. So, diorang tegaskan dekat sini, Kelly lah yang merancang semua ni. Sebab dia yang ada hubungan sulit, bukannya Jason. So, pada masa tu, hakim putuskan Kelly bersalah dan dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tak lama lepas perbicaraan ni, perbicaraan pembunuhan Jason pula berlangsung. Pada masa tu, adiknya Kelly datang jumpa dengan pegawai penyiasat tau. Dan dia cakap apa? Dia yakin yang kakak dia ni sebenarnya adalah pembunuh bersiri. Dia percaya kakak dia bertanggungjawab dalam pembunuhan 9 orang lagi mangsa yang lain. Dah tu pembunuhan tu berlaku dekat sekitar US. Bukan satu tempat je tau. Jadi pada masa tu sebenarnya pegawai penyiasat ni macam percaya tak percaya lah. Tapi lepas dia orang fikir-fikir balik, Kelly ni berjaya lepaskan diri 2 tahun juga lepas kematian Jason. Dah tu baru kena tangkap kan. So, mungkin apa yang adik dia bagi tahu tu betul, ada betulnya. Jadi, diorang pun pergilah tanya Kelly, betul ke dia dah bunuh sekurang-kurangnya 9 orang kan? Pada masa tu, Kelly buat perjanjian pengakuan ataupun plea deal. Dia buat perjanjian pengakuan tu dengan pegawai penyiasat untuk kes kematian suami dia, si Jason. Katanya dia akan ceritakan betul ke tak yang dia dah bunuh 9 orang tadi. Tapi dia tak boleh didakwa dengan pembunuhan tu semua. Masa tu pihak berkuasa setuju untuk buat perjanjian pengakuan. Dan Kelly pun mengiyakan hal ni. Katanya memang dia dah bunuh 9 orang tu. Dan dia tanam mayat mangsa dia di serata US. Termasuk Indiana, Michigan, Minnesota dan juga Tennessee. So adalah yang bercakap yang kata mungkin mangsa dia ni, mangsa si Kelly ni lebih daripada tu lagi. Cuma tak ada bukti yang boleh membuktikan dakwaan ni. So untuk pembunuhan Jason ni, Kelly dijatuhkan hukuman penjara selama 65 tahun. Tak lama lepas tu, Kelly buat pengakuan penuh tau. Apa sebenarnya yang dah berlaku. Ialah daripada perjanjian darahnya, masalah dengan suami dia, curang dengan Chris dan semua benda lah. Sampaikan dia cerita dia plan untuk buat pembunuhan ni. Tak pasti juga kenapa dia buka cerita. Mungkin dia fikir kalau tak cerita pun dia dah memang tak boleh keluar dah. Meringkuk je dalam penjara sampai tua kan. Dan biasanya kalau orang cerita sejarah tentang jenayah dia ni, diorang ni dapat duit tau. Cuma tak tahulah sama ada dia dapat duit ke tak. The end. Itulah dia video kes kita pada kali ni. Agak panjang kan. Tapi saya harap korang tak boring lah. Okeylah, kita jumpa di next video. Macam biasa, kalau korang sukakan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.